TV KPM. Raja satu menunjukkan pandangan atas dan pandangan hadapan bagi objek A. Lukis pandangan perspektif dua titik bagi objek itu. Wah, macam mana ni? Apa yang perlu dititik beratkan dan titik apa yang Chris perlu gunakan? Tak apalah, cuba ni dulu. Okey, titik. Didik TV KPM. Hai semua, apa khabar? Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ dan murid-murid. Hari ini kita nak belajar lukisan kejuruteraan tingkatan 4 bersama dengan seorang cikgu yang cukup berpengalaman. Jadi siapakah beliau? Jom kita saksikan profil guru. Okey, untuk episod kali ini kita dibantu oleh Cikgu Lina selaku juru bahasa isyarat kita. Hai Cikgu Lina, apa khabar? Dan seperti yang anda telah nampak tadi, hari ini Chris bersama dengan Cikgu Jamhuri ataupun dikenali sebagai Cikgu Jam. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Sihat Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Okey, baiklah Cikgu. Hari ni tadi Chris dah keliru, tak pasti sangat. Macam mana kita nak jawab, nak lukis pandangan perspektif dua titik? Cikgu boleh tak terangkan dengan lebih? Okey, jadi itulah tu. Dia kalau dah lama tinggal, baru dulu dah belajar kan. Bila dah lama tinggal tu memang akan lupa. Sama juga kalau macam saya juga. So, hari ni kita nak tengok apa dia yang kita nak belajar. Okey. So, yang inilah tajuk dia, Chris. Perspektif dua titik. Baik. So, kalau tengok daripada gambar tu, tengok tu dia punya adalah arah mana yang kita nak buat. Okey, yang Chris tanya-tanya tadi kan, titik apa benda ni, titik lenyap, titik apa. Okey, sebelum tu kita kenal dulu. Di perspektif ni sebenarnya ada tiga. Okey. Okey, sebelum tu kita tengok definisi dululah. Baik, apa cikgu. dia? Perspektif berasal daripada perkataan bahasa Latin perspicere. Perspicere yang berarti gambar ataupun melihat ataupun pandangan. So yang ini lebih fokuskan kepada pandangan lah. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat situ, itulah pandangan, contoh-contoh pandangan perspektif. Jadi perspektif ni ada tiga. Yang utamanya satu titik. Jadi satu titik, tengok tu arah dia satu je, jabatan tu satu tujuan saja, dimatikan ke hadapan tu. Okey. Yang keduanya perspektif dua titik. So dua titik ni akan ada sebelah kiri, akan ada sebelah kanan lah. Okey. Okey, faham. Yang ketiganya adalah perspektif tiga titik. Yang ini kalau tengok tu dia ada daripada kiri, daripada kanan, daripada atas dia tengok ke bawah. Jadi yang kita nak fokus pada hari ini hanyalah perspektif dua titik sahaja. Kita faham. Yang lain kita bukan kita tak ada dalam silibus. Jadi kita tinggalkan dulu. Kita belajar nanti. Kalau nak buat advance, kamu belajar di IPT. Okey, jadi soalan yang Chris nak jawab tadi pun selepas ni lah kita akan jawab, betul tak cikgu? Ya, betul. Kenal dulu. Tak kenal maka tak cinta. Okey, tak kenal maka tak cinta. Betul tu. Okey, baiklah semua. Kita akan berehat sebentar tapi jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Jam hanya di Didik TV KPM.
Apa khabar semua? Anda sedang saksikan slot menengah atas hanya di Didik TV KPM dan hari ini fokus kita ialah mata pelajaran lukisan kejuruteraan tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Jem. Baiklah Cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, apa yang kita nak belajar dalam segmen seterusnya Cikgu? Okey, kita akan tengok segmen seterusnya, tapi kita akan terus kepada sambil belajar tu sambil buat lah. Tapi kena buat lah ni? Yep. Okey. Jadi nanti saya terangkan, Chris terus buat. Okey, sebelum kita teruskan Cikgu, boleh tak Cikgu perkenalkan sikit apakah alatan yang murid-murid perlukan untuk melakukan aktiviti sekarang? Okey. Antara peralatan yang digunakan oleh murid-murid untuk lukisan kejuruteraan ni, pertamanya adalah papan lukisan. Yang ni papan lukisan ni. Okey, papan lukisan. Papan lukisan. Baik. Selepas tu papannya adalah baris T. Dipanggil T-square. 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 Ini. Yang itu namanya T-square. Kemudian dia ada set membaris dia yang bersudut 30 darjah dan juga 45 darjah. Yang ini dipanggil sebagai set square. Set square. Set square. 30 darjah. 30 darjah dan 45 darjah. Dua-dua tu. Okey. Kemudian selebihnya tu adalah alatan biasa, pensel dan juga pemadam. Okey. Pensel dan juga pemadam. Tak digalakkan guna pen Cikgu? Memang tak digalakkan sebab baru nak belajar. Bila dah jadi expert nanti memang ada lukisan yang menggunakan pen. Okey, baiklah. Menggunakan dakwat. Okey. Seterusnya untuk hari ini kita tengok yang pertama. Ini soalan yang simple, yang mudah, asas lah yang kita nak tahu. Apa yang kita nak tahu? Okey, dalam soalan tu diberi titik stesen. Okey, titik stesen TS singkatan dia. Okey, yang ini dipanggil sebagai titik stesen. Okey. Okey, memang dah dibagilah. Kemudian dibagi lagi SG. Apa dia SG ni adalah satah gambar. GU ini garis ufuk. Garis ufuk. Okey. Kemudian GB garis bumi. Okey, ada tiga term yang digunakan dekat situ. Okey. Jadi bila kita nak buat perspektif dua titik ni, kita kena cari titik yang pertama dia dulu sebelum kita nak dapatkan titik lenyap. Titik pertama dia macam mana nak cari? Kita mesti buat menggunakan pembaris ataupun set square yang bersudut 30 darjah. Okey. Yang ni 30 darjah. Dia berpasangan dengan T-square itulah. Okey. Okey, T-square sebagai alas dia. Okey, kalau tengok dekat situ, kita akan buat tu dia. Yang ini adalah garisan yang 30 darjah tu. Yang ni daripada TS ni. Okey. So buat garisan terus naik sampai ke satah garisan. Okey. Jadi kita akan dapatkan titik A. Betul ke macam ni Cikgu? Ya, okey, saya tengok kat situ. Okey, dari TS. Jadi kita bagi alas ini sebenarnya. Yang ini alas. Jadi kita tahulah yang tu memang tepat 30 darjah. Faham. Ya. Okey. Dari garis ke garis mana sampai ke garis SG sampai ke atas tu. Okey. Okey. Kemudian diturunkan dia ke garisan GU yang ini. Daripada A, kita akan straightkan dia. Okey. Okey. Turun sampai ke garisan GU. Baik. Okey. GU, garis ufuk. Ya, garis ufuk. Yang itu namanya kita panggil sebagai titik lenyap. Titik lenyap siapa? A lah. Itulah A lah. So kena label lah Cikgu? Senang kita label lah. Tak ada label pun tak apa, tak ada masalah. Okey, tak apa. Kita label dulu titik lenyap A. Okey. Seterusnya apa kita nak buat? Okey, kita tengok. Ini garisan permulaan kita. Kita nak mulakan kita punya tu, mesti bermula daripada garisan ni. Ini garisan tegak yang ni, kena turunkan dulu garisan tegak tu. Okey. Daripada bucu pada pandangan atas ni. Yang ni. Okey, kena turunkan. Turunkan Okey. Sap. Okey dah. Okey, kemudian kita tarik pergi ke titik lenyap A. Alamak, lebih pula.
Tak apa. Tak apa, lebih tak apa. Oh, lebih tak apa, Dia tak kisah yang ini sebenarnya. Sebab tu dekat sini dia ada dua pensel. Pensel untuk garisan binaan dan juga garisan objek. Yang mana pensel untuk beza objek dia dan H. binaan? H tu kurang hitam. Yang ni H. Okey. Yang tu dua H adalah untuk garisan objek. Okey, so sekarang kita perlu gunakan pensel yang mana? Pensel yang H. H. Okey, untuk okey, binaan. baik. So kita tarik daripada point ni, HGB ni, pergi ke TL. TLA. Okey. Titik lenyap, Ya, titik lenyap. Yang ini dah tak adalah kira sudut dia tu kan. Okey. Dah siap, Chris? Senang itu kan. Siap, cikgu. Okey, seterusnya kita ambil dia punya tinggi. Tinggi mana lah yang label ni? Ni tinggi label ni. Okey. Objek A. Okey, kita ambil tinggi dia dekat mana garisan ni, tegak dia lah. Ini penting garisan ni. Okey, so ambil dari sini sama juga kita tarik pergi TLA. Sama juga yang atas pun tarik pergi titik lenyap. Dua garisan daripada sini sini. Jadi yang ini gunanya kita nak dapatkan dia punya garisan Dari sini. ya, betul. Sampai Sampai TLA. sini. Oh, Garis dulu. Garis dulu. Kita nak dapatkan dia punya tinggi dia. Okey, satu lagi yang atas terus kita ambil. Okey. Okey, kemudian barulah kita gunakan baris ni untuk tarik dua-dua point ni tadi Ke titik lenyap. ke titik lenyap. Okey. Okey. Kemudian apa lagi kita nak buat? Bila kita dah tahu yang ini, kita dah tahu dah dia punya ketinggian, level dia. Ini paling bawah. Kan? Okey. Yang ini yang tengah-tengah, yang ini paling atas. Jadi kita nak tahu yang kat sini mana had dia kat sini nak bentuk ni. Okey, kita akan gunakan pandangan atas. So tarik daripada TS ke point di pandangan atas yang kita nak cari tu. Okey. Point ni lah, point tengah ni. Ya, dua titik tu. Okey. Ke TS. Ke TS. Kemudian okey, poin yang sangat penting, jangan salah ambil. Mesti ambil daripada persilangan di garisan SG yang ni. Ada dua titik persilangan dekat sini. Ni, dua titik ni. Turunkan dia. Okey. So, kita nak dapatkan dia punya. Turunkan sampai mana, cikgu? Okey. So, tak kisah sebenarnya nak turun sampai mana. Kita cuma nak tahu point yang kita nak turunkan tu je. Ya, betul situ. Okey. Dan satu lagi dua point tu. Okey. Alright. Jadi dekat sini kita dah boleh dapat satu permukaan. Okey, satu permukaan. Kalau ikut dekat sini markahan dari segi markahan belum ada lagi lah. Belum kalau lagi? kita buat penilaian. Okey. Okey, pentaksiran belum lagi. Macam mana dapat markah? Okey. Kita kena ada dia punya garisan objek. Ini dipanggil sebagai garisan objek. Okey. Bila ada garisan objek ni barulah kita boleh bagi markah. Okey. Okey, faham. Jadi Chris kena gunakan pensel 2B. 2B. Dah nampak tadi kan dia punya bentuk tu. Ya. Okey, kalau tengok pada objek, macam mana bentuk pada objek tu? Tengok ni objek ni. Yang inilah sebenarnya. Okey, ni dia bentuk dia. Dah boleh nampak dah tu. Okey. Dia akan nampak macam bentuk L. Ya, betul. Dalam bentuk L. Okey. Dah siap. Okey, seterusnya itu baru satu itu baru permukaan. Okey. Itu nampak kalau pada objek ni yang ini dipanggil sebagai garisan pandangan isometri. Dia lain sikit lah. Okey, faham. Okey, seterusnya kita pergi pula untuk dapatkan titik B. So titik B kita tengok yang ni sebenarnya sudut dia ini 30 darjah, yang ni sudut 60 darjah. So kita gunakan pembaris yang 60 darjah. Okey, sama juga kita ambil daripada TS. Daripada TS tu garis terus sampai ke Garisan satah garisan Satah garisan. Okey. So guna pensel H guna pensel H. Okey, sebab garisan B. Okey. Tadi titik A, yang ini kita labelkan dia sebagai titik B.
Titik B. Kemudian kita turunkan garisan tegak saja. Okey. Daripada titik Dari titik B itu B. ke GU. So yang itu adalah panggil sebagai titik lenyap B. Okey, titik lenyap B. Kemudian sama juga macam tadi, kita tengok pada berpandukan. Ini pandangan bantuan, gunakan pandangan bantuan. Apa permukaan kita nak lukis? So apa had ketinggian dia? So kita ambil had ketinggian dia dekat sini. Tarik dua garisan ni pergi ke titik lenyap. Okey. Okey. Titik lenyap Titik B. lenyap TLB. Ya, TLB. betul kat situ. Satu garisan. Okey. Yang bawah pergi TLB juga. Alright. Okey. Yang Okey, kita dah dapat label dia, kita nak tahu had dia sampai mana. So, had dia sampai mana, kita ambil daripada TS pergi ke pandangan atas point ni. Okey. TS sampai point ni point tu, ya betul. Okey. Faham? Okey. Kemudian point ni mana yang bersilang dengan SG? Ni, point ni kan. Yang tu kita turun tegak. Terus tegak. Ya. Okey. Selepas tu, apa lagi kita nak buat? Boldkan dia ataupun kita hitamkan dia. So, kita dah dapat garisan objek dekat situ. Garisan objek, so kena tukar pensel pula. Kena tukar pensel tu. Okey. Okey. So itulah permukaan yang kita dah dapat lukis. Yang berwarna kuning pada objek A tu kan. Okey. So bila dah dapat ni, Ya. kita nak cross sebenarnya garisan ni, kita nak dapatkan permukaan lain. Okey. Kita ambil daripada mana? Okey, tengok ni. Ambil daripada point ni, sebenarnya tarik pergi TLB. TLB. Ya. Okey, faham? Okey, kemudian HB. kita tarik lagi. Point ni ke TLB. Okey, faham? Alright. Okey, dah. Dah, Okey, dah. Lepas tu? Okey. So kita dah dapat ni. Ni kan garisan ni. Kita garis sikit je. Okey. Okey. Kemudian kita akan dapat permukaan yang ini. Okey. Okey, seterusnya dah dapat permukaan kan? Ya. Kita next lah. Kita apa kita nak buat lagi? Kita ada lagi permukaan ke atas ni. Okey, permukaan atas ni. Itu. Sama macam tadi juga. Okey. Okey, kita ambil pada point ni, tarik pergi TLB. So kita nak dapatkan permukaan yang ini. Seperti mana yang dicolorkan ataupun diwarnakan pada objek A tu. Okey, faham? Dan yang paling atas tu, okey, ni lah garisan point yang paling hujung ni. Okey. Ke TLA pula? Ya, kita tarik pergi ke TLB juga. TLB juga. So nampak kat situ dah. Dia punya permukaan yang paling atas tu. Tapi bentuk dia dah lain lah, berbeza. Itulah bezanya pandangan isometri dan juga pandangan perspektif. Perbezaan. Wah, dah nampak dah. Nampak dah jadi itulah dah jadi. Itulah pandangan perspektif dua titik. Okey. Saya nak tengok murid-murid dulu, tunjuk murid-murid dulu. Nampak ni? Boleh fokus kan kat situ tengok. Okey, so boleh nampak di sini Abang Chris guna pensel H sebab dia lebih ringan. Ya, lebih ringan. Lebih ringan untuk garisan binaan saja. Tapi bila kita nak lukis garisan objek, kita guna pensel 2B pula. Dah okey. Cikgu, macam mana ni? Dah betul tak yang Chris lukis ni? Kalau saya buat pentafsiran kat sini memang cemerlang. Cemerlang. Dari segi pemakan pula macam mana cikgu? Okey, dari segi pemarkahan, bila kita nak buat pentafsiran, itulah beza dia tadi garis pensel H dan juga pensel HB ataupun 2B. So kita pelajar ataupun murid kena bezakan di antara garisan binaan dan juga garisan objek. Kalau kita tengok dari jauh saja, kita tahu itu adalah objek yang kita nak lukis. Okey. Kalau nak tengok dekat lagi, banyak garisan rupanya. Ya, tapi dari jauh boleh nampak. Jadi
kena tengok Chris. Kejap je belajar dah boleh dapat. Terima kasih cemerlang. Cikgu Jam. Okey, baiklah, tapi macam tak puas lah cikgu, nak buat lebih nanti boleh tak? Boleh. Lepas ni kita cuba pula yang lebih mencabar sikit dah. Baiklah semua, lepas ni jangan ke mana-mana tahu, kita ada lebih latihan bersama Cikgu Jam, tapi kembali lagi ke slot menengah atas Didik TV KPM. Jumpa selepas ni. Didik TV KPM. Selamat datang ke slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. Hari ini murid-murid kita akan belajar mata pelajaran lukisan kejuruteraan bersama dengan Cikgu Jam. Baiklah Ya, Cikgu. terima kasih, Saya ada Chris. pensel dah sedia dah, pemadam pun dah sedia. Apa, pembaristi Ya, pembaristi. Okey, semua dah sedia dah Cikgu. Okey, seterusnya kita nak buat apa pula? Okey, kita buat tadi latihan yang mudah. Itu asas. Nak tahu di mana kedudukan titik stesen, titik lenyap, garis atas garisan, garisan ufuk dan juga garisan bumi. So yang ni seterusnya kita pergi Lebih kompleks sikit. kompleks sikit. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua. Baik. Latihan kita pada hari ini. Apa kita nak buat? Okey, ini nampak macam tadi nampak macam senang lah. Yang ini lebih kompleks sikit. Lebih kompleks Tapi sebenarnya senang je. Sebenarnya senang. Okey. So penilaian macam itulah, dia ada tahap yang mudah, ada Okey, tahap faham. yang susah. Yang ini tahap yang mudah. Okey. So yang ini dia bagi sama juga macam tadi. Dia ada SG, GU, GB, TS. Okey. Jadi apa kita nak buat? Bila ada TS ni, kita perlu dapatkan dulu kedudukan 1.1 dan titik 2. Di mana nak dia punya titik 1 dan titik 2 dia? Di mana Cikgu? Okey. Daripada garisan TS ni, okey, Oh, ya, kita buat macam tadi juga, Okey, macam tadi terdapatkan titik A dan juga titik B. Yang ini kita guna yang mana pula? Yang ini Berapa darjah bawa yang kita sikit. dapat? Sama, kita tengok Sama. dekat sini berapa degree ni. Sama kan? So okey, kita okey. move kan, Faham. pergi ke TS. ke TS. Macam ni. Ya, Sampai ke garis sampai ke SATA. garisan atas tu. SATA garisan SATA namanya, SG. garisan. Okey, SG. Okey, lepas tu kita terus gariskan. Menegak. Menegak untuk dapatkan dia punya titik lenyap. Okey. So labelkan dia titik lenyap A. Yang atas tu adalah point A. Titik A yang Oh, ini atas titik ni. A. Okey, faham. Dapatkan pula untuk yang sebelah Untuk kanan. D. Tak, untuk kanan. Sama juga. Kalau tengok dekat situ, letak je atas garisan T, baris T ni. Dia memang tu je tujuan dia. Memang okey, tepat. okey. So, Okey, dari tapi kena dapatkan daripada TS. TS. Okey. Okey. Dari TS. Garis terus sampai ke SATA garisan. SG. So, atas tu kita dapat B. titik B. Kemudian Ke bawah pula. ini mesti pada garis T square. TLB. Okey dah. Okey, next apa garisan yang penting? Garisan yang kita nak tahu ketinggian. So kita ambil daripada bucu ni. Okey, bucu sampai ke mana? Bucu tu kita akan tarik dia sampailah ke garisan bumi. Garisan yang ini penting. Ini menentukan tinggi. Okey. Okey. Yang tu kena ada. Kena ada Ya, kena ada sebab kita tak tahu kita dah ubah apa nama. So nak tepat dia tak tepat dia tu kan. Okey. Itulah T square tujuan dia. Okey, dah dapat. Barulah kita dapatkan dia punya tinggi dia. Baik. Okey. Kat mana tinggi dia kita nak ambil? Okey, ni tinggi yang pertama. Nampak ni tinggi yang pertama ni. So, Okey. kita gunakan T square ni ya. T square dia memang dah lurus lah kat situ. Okey. Sampai ke Ke garis garisan tengah ni. tinggi Okey. tu. Dah. Okey, kemudian
dah dapat tinggi dia tu, kita pergi ke tariklah dua garisan lah. Garisan Ke TL. dua titik tu. Titik ni bawah dan titik tinggi dia tu. Okey. Pergi ke Macam ni? TL. Yang ni tahu tepi lu tak apa. TL A. Ya. Titik bawah. Okey. Oh, TL. Okey. Dan yang ni pula. Yang tu juga. Okey, untuk dapat ketinggian dia kan? Ya, betul. Okey. Dah. Okey. So, di mana permukaan yang kita nak lukis? Okey, kalau merujuk kepada objek B, ni, permukaan ni lah yang kita nak lukis. So, kita perlu dapatkan apa? Ni, had dia ni. So, nak dapatkan had dia ni, daripada TS, kita tarik ke pandangan atas. Ni, buat macam ni. TS, tarik ke pandangan atas. Okey. Selepas tu mana titik persilangan? Yang ini. Jangan salah ni. Titik persilangan ni terus turun ke tegak ke bawah. Tegak ke bawah. Okey. Daripada SG. Jangan salah. Ya. Nak cantik kita sampai situ je okeylah, cantiklah tu. So, kita dah dapat satu permukaan yang ni. Faham? Bila dah dapat permukaan, kita bolehlah hitamkan dia. So, hitamkan dengan menggunakan pensel apa, Chris? Pensel 2B. 2B. Jangan lupa. Okey. Hitamkan bentuk dia. Okey, dah dapat dah. Okey. Satu. Dua. Tiga. Okey, itulah dia permukaan. Kalau kita tengok pada objek B tu yang dah di warna biru kan tu. Itu permukaan dia. Seterusnya, kita nak buat apa lagi? Okey, kita cari pula yang sebelah kanan. Sebelah kanan sama juga macam tadi. Tadi kita dah dapat titik B kan? Titik A. So, yang ini kita ambil pula ke titik B. 2 poin ni juga. Tarik ke titik lenyap B. TLB. Baik. TLB. Okey, satu. Yang kedua. 2. Okey. Kalau tengok daripada objek tu, dia kalau sebelah sini dia ada macam bentuk L sikit lah, tapi L terbalik lah kan? Ya, betul. Okey. So, yang tu ada satu lagi dia punya label tinggi dia. Yang ni kita, ni label tinggi ni. Pakai T-square. T-square. Untuk dapatkan tinggi dia. Sini je. Ya, betul. Okey. Tarik pergi TLB. TLB. Yang ini daripada garisan tinggi pergi ke titik lenyap B. Kemudian kita tahu dia punya jarak ni berapa. So kita tak ada lah ukuran dia kan. So kita ambil daripada titik ni. So daripada TS pergi ke point ni. Maksudnya daripada TS pergi ke point ni. Point ni. 2 point itulah. Okey. Satu. Okey. Satu. Yang satu lagi pun kita kena ujung tu kena bawa juga. Faham? 2. Okey, so kita akan gunakan 2 titik ni yang nak kita turunkan tegak ke bawah. Okey. Barulah kita akan nampak rupa L terbalik tu tadi tu. Yang kita nak permukaan L terbalik ni. Boleh nampak ke, Chris? Ke bawah sikit, panjang sikit. Yang ni sampai sini, yang garisan ni sampai ke Okey. Okey. Itu sampai situ je cukup. Okey. So, dah nampak dah. Okey. Bolehlah kita hitamkan permukaan yang kita dah dapat. Bila kita hitamkan tu, kita baru dapat markah lah kalau dalam kita punya pentaksiran. Faham? Kalau selagi tak ada bold line tu atau garisan objek tu, nanti pemeriksa payah nak menilai. Jadi kena bezakan garisan objek dan juga garisan binaan. Nampak tu. Okey. Dah habis dekat situ. Seterusnya. Okey, itu permukaan dia warna kuning pada objek B tu. Okey, kita carilah permukaan lain pula. Kita ambil yang paling ujung ni.
Terus kita tarik pergi buat garisan ke TLB. TLB. Ya, betul kat situ. Okey. Okey. Kita nak tahu dia punya had dia sampai mananya. Sini saja. So, kita tarik daripada TS pergi ke titik ni. Okey. Okey. Kemudian, mana titik bersilangan dengan SG? Turun tegak ke bawah. Okey, di sini guna T square turun tegak ke bawah. Okey, dia ke bawah sikit lagi. Sebab nak kenakan garisan ni. Ya, betul kat situ. So, dapat itulah dia sebenarnya. Limit dia sampai situ. Kalau kita hitamkan dia. Sampai tu je. Okey. Nampak. Cikgu nak hitamkan garisan ni pun kena guna pembaris kan? Ya. Okey. Tak boleh. Tak boleh nak freehand. Kalau freehand, pemeriksa dapat trace freehand, tak ada markah. Okey. Rugilah. Okey, faham? Okey, seterusnya kita dah dapat poin ni tadi kan. Mana pula arah ni? Arah ke kanan ni. So, ambil daripada titik lenyap A melalui titik yang kita baru dapat tadi, panjangkan. Titik lenyap A sampai sini. Yang ni. Ya. Betul, Okey, panjangkan. Sikit panjang lagi, sikit cukup. Okey. Kemudian yang kita nak tahu poin ni. Ya. So, kita ambil daripada TS. Okey, faham. Mana garisan titik persilangan dia? Dengan SG. SG sini. Ya, kita turunkan tegak ke bawah. Supaya dia akan bertembung dengan garisan yang baru je kita buat tadi. Mana garisan dia? Ni. So, inilah dia punya poin dia. Jadi, kita hitamkan. Kita hitamkan, dapatlah garisan ni. Sikit je. Kita ikut satu garisan. Jangan tamak-tamak cari banyak-banyak garisan. Ya, faham. Okey. Seterusnya daripada sini, apa kita nak buat pula? Kita nak cari garisan yang ke belakang ni ke. Okey, nak cari ini pun dah boleh lah. Okey, kita tengok yang ni. So, kita cari garisan ke belakang. So, daripada titik ni, pergi ke titik lenyap B. Daripada garisan ni, pergi ke titik lenyap B. Sampai mana titik lenyap dia nak pergi tu kan? Kita nak tahu poin dia kat sini. So, inilah poin dia ni. Pergi ke TS. Okey, faham. Okey, lepas tu menegak ke bawah. Dari SG. Okey. Kemudian akan dapatlah garisan yang kita nak cari ni. Nampak tak? Nampak je yang ni. Ya, betul. Okey. Hitamkan. Okey. Okey, kemudian apa lagi? Yang ini satu garisan dah nampak dah sebenarnya garisan ni. Kita terus tarik je pergi TLA. Okey. Dapatlah garisan tu. Faham? TLA sampai point ni. Yang agak mencabar sikit dekat sini. Kaedah macam mana kita nak menentukan tinggi. Kita tak tahu dari sini macam dia tinggi dia ke belakang ni kan. Okey. So, satu kaedah nak menentukan tinggi, kita boleh ambil mana titik dia. Kita nak tahu titik tinggi ni. Ini titik ni. Okey. Kita bawa turun dia. Dia pula. Okey, minta maaf. Dia pergi ke belakang dulu sebenarnya. Ke belakang dulu. Dia cari titik yang paling belakang. Paling belakang ke TS. Ya. Okey. So, daripada titik ni, tarik pergi TLA. Kenapa bukan TLB? Sebab dia berada di side sebelah TLB. Kena tarik pergi TLA. Sebab tu namanya dua titik. Kita akan gunakan dua-dua titik. Duduk di sebelah satu titik, gunakan titik satu lagi. Okey, faham. Dan yang ni pula. Okey, sampai mana ni tadi? Okey, ni yang ni kita kena turunkan tegak. Okey. Yang ni okey. Turun menegak. Sampai situ je cukup. So, inilah garisan yang kita boleh dapat sampai ke garis yang titik yang baru kita dapat tadi. Okey. So, hitamkan ni sampailah mana yang turun tadi, baru turun tadi. Zap. Ni. Okey.
Okey. Dah dapat. Okey. Okey, cikgu. Okey, kemudian seterusnya kita nak dapatkan ini, tinggi ni. Ini, satu kaedah kita nak cari tinggi. Macam mana kita nak ambil? Kita ikut sudut dia ni. Ini sudut berapa darjah? 60 darjah. So, daripada titik ni, okey, buat garisan 60 darjah sampai ke SG. Ya, betul. Okey, 60 darjah sampai ke SG. Okey. Kemudian tegak lurus ke bawah. Okey. Sampai ke had mana tinggi yang kita nak. Okey. So, kita dapat dia punya tinggi dia ni. Ya. Kita akan tarik pergi TLA. Ni, titik ni. Okey, tarik pergi TLA. Titik lenyap A. Okey. Okey, so kita dah dapat tinggi. Barulah kita cari dia punya kedudukan dia kat mana. So, kita ambil kedudukan dia ni. Okey. Turun, cross. So, kita akan dapat cross dengan garisan yang warna biru dalam slide saya ni. So, titik dia dekat situ lah. So, nampak? Yang itu yang kita nak garisan tu. Jadi, Yang ni? ya, garisan ni. Sebab dia akan turun daripada sini. Ya. Okey, turun. Sampai mana? Ni. Ya. Sampailah ke sini. Okey, faham. So, Okey. hitamkan. Hitamkan. Baik. Okey, bila dah dapat tu, okey, garisan yang ni, yang 3 batang ni, okey, tegak lurus ke bawah tu dah boleh dah boleh bolkan lah. Ni 1, 2, 3 garisan. 1. Okey. Yang ni dalam ni. 1, 2, ni. 1, 2, 3 yang ni. Okey, sebab dah nampak dah. Ya, dah nampak. Okey. Yang tu lah permukaan ni yang kita baru dapat cari tu. Tinggal lagi satu lagi permukaan ke atas ni lah. Ke atas. So, kita selesaikan dulu yang ni. Ujung ni kita tarik pergi TLB. Okey. Okey, kemudian sama juga satu poin lagi ni. Ni. Tarik pergi TLB juga. Sebab dia berada di sebelah TLA, sebelah A. Ya. Okey, faham. So dia tarik ke TLB. Okey. Okey, lepas tu barulah kita bolkan ini. Hitamkan garisan tu. Okey. Okey. Kemudian kita nak cari tinggi ni. Ini satu lagi. Macam sama juga kita buat kaedah yang ni boleh. Satu lagi kaedah kita gunakan kaedah lain pula. Okey, kita gunakan kaedah lain pula. Kaedah lain. Okey, yang ni tengok. Kita ambil ni tinggi sampai ke garisan ni, pergi ke hujung ni. Okey. Okey. Ambil tinggi tu, pergi ke garisan tinggi tengah tu. Okey, sampai sini saja. Okey. Okay. Yang ni pergi ke TLB. TLB. Ya. Okey, titik yang paling ujung yang kena kat sini. Tarik pergi TLA pula. Yang tu dia kaedah dia agak sulit sikit lah. Okey. Yang ni kan? Okey. TLA. Pergi TLA. Okey. Okey, dia dapatlah tinggi dia tu. Kita nak tahu kedudukan dia. Okey, kita tarik daripada TS lah. TS. Ni, TS pergi ke garisan ni. Titik ni. Okey. Okey. TS. Wush. Ya, Banyak lepas garis tu ni. Okey. turunkan je lah. Kalau nak buat dua-dua pun terus tak apa. Turunkan ke SG. Sini. Okey, dah. Okey. So, tariklah satu lagi. Daripada TS tu, pergi ke titik ni. Okey. Okey. Turunkan. So, kita dah dapatlah dia punya. Ambil ni tinggi dia tadi kan? So, mana dia punya ni. So, sampai sini satu dengan sini satu. Okey. Sini je. Yang ni. Ya. Okey. Okey. So, ini akan teruslah ke sini. Dengan sini.
Okey? Okey. So kita dapatlah permukaan seperti mana dalam objek B tu. Kemudian yang last satu garisan je lah. Dah habis. Last mana? Satu garisan yang ni. Oh, okey. Dah habis. Dari segi pemarkahan, bilangan garisan tu adalah dikira. Garisan mana? Garisan objek. Garisan binaan tu dia macam bundle lah, dikira bundle. Semua garisan ni yang unjuk ke TLB satu markah, unjuk ke TLA satu markah, dari yang unjuk ke pandangan atas satu markah. Itu kira bundle. Tapi pada garisan objek, satu garisan satu bahagian markah dibagi. Okey. Tapi saya nampak ni cikgu, yang bahagian atas ni saya rasa kurang tepat. Tapi tak apalah kan cikgu. Tak apa, dia belajar memanglah. Belajar tak apa. Ya. Ada kesilapan tak ada masalah. Janji nak belajar. Betul. Jangan belajar asyik nak buat silap. Okey, faham. Jadi bagaimanakah prestasi keseluruhan Chris untuk aktiviti untuk soalan kedua ni cikgu? Okey, kalau dari segi pentaksiran lah, dia yang Chris buat ni adalah kurang tepatnya yang bahagian ni tu satu garisan dia yang tak ada sebenarnya dekat situ. Jadi kalau satu garisan tu, let's say dia punya pemberatan dia adalah setengah markah, tolak setengah markah je lah. Setengah markah je lah. Okey lah. Tapi jadi kena jaga. Kena jaga kita punya garisan-garisan yang sepatutnya kita buat. Okey, baiklah. Okey, murid-murid semua faham Okey, faham? Boleh kasih thumbs up. Okey, Abang Chris pun dah faham. Terima kasih Cikgu Jam. Tapi sebelum kita teruskan untuk soalan seterusnya, apa kata kita berehat sebentar Cikgu, boleh Ya, kita perlu berehat. Okey, baiklah Cikgu. Murid-murid jangan stres Cikgu. Stres. Jangan stres. Belajar, cikgu tak apa. Tak apa, kita belajar. Baiklah semua, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas Didik TV KPM. Cikgu jangan stres. Didik TV KPM. Apa khabar murid-murid? Selamat datang ke slot menengah atas bersama saya Chris MJ hanya di Didik TV KPM, dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran lukisan kejuruteraan tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Jam. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya apa yang kita nak fokus Cikgu? Okey, untuk segmen seterusnya, biasalah yang kita nak tengok ataupun yang perlu pelajar tahu adalah apa kesilapan yang biasa dilakukan. Apa kesilapannya? Semasa bila? Semasa buat taksiran. Okey, itu yang penting. Yang belajar tak apa buat silap. Ya. Masa nak pentaksiran, jangan buat silap. Rugi Okey. Apa kesilapan yang biasa dilakukan? Okey, yang pertamanya yang pelajar ataupun murid-murid selalu buat adalah yang ini. Ni. Apa tu? Yang saya bulatkan ni. Okey, kenapa? Yang tadi Chris ingat tak? Kita ambil dekat mana? Pada titik silangan pada SG. Jangan sekali-kali ambil pada persilangan garisan ufuk. GU. Sebab kalau salah titik ni, alamak, larilah semua Cikgu. banyaknya markah yang akan ditolak. Okey, faham. So jangan sekali-kali, jangan salah titik. Biar SG mesti ambil pada garisan SG bukan GU. Okey. Kemudian satu lagi kesilapan yang biasanya murid-murid buat di sini. Apa yang disilap? Okey, sepatutnya daripada garisan garisan tinggi ni tadi akan pergi ke titik lenyap. TLB ataupun TLA. Faham? Yang ni dia tarik ke titik B. Salah juga. Jadi jangan buat kesilapan. Okey, titik lenyap. Yang ni saja ya Cikgu? Dua ni? Yang ini yang biasanya pelajar buat. Satu lagi, kalau ada kesilapan selalunya pelajar
dia tak tarik pergi ke TLB. Bukan. Nak dapatkan titik B ni, ditarik sampai ke titik B saja. Sampai sini saja. Ada juga pelajar buat. Okey. Tapi yang tu tak banyak. Tapi yang banyaknya dua tadilah. Yang banyak kesilapan pelajar Faham. Murid-murid faham semua? Dah catatkan nota dan nasihat Cikgu Jem Okey, kalau boleh kita elakkanlah kesalahan dan kesilapan yang biasa berlaku macam ni. Baiklah Cikgu, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum tu, mungkin Cikgu boleh kongsikan rumusan tentang apa yang telah kita belajar dalam topik kita hari ini, iaitu lukisan perspektif 2 titik. Silakan Cikgu. Okey, untuk kita punya sesi pembelajaran hari ini, apa yang saya boleh rumuskan daripada hasil kerja Chris tadi, walaupun tanpa basic lah, dia tak pernah buat pun sebenarnya. Tak basic sangat Cikgu ni, nampak. Dia belajar AutoCAD tapi manual dia belum pernah buat. First time. Okey. Saya boleh bagi baik. Cemerlang tu tak apa lagi lah kan. Baik. So kita boleh hari ni kita ada kesilapan sedikit lagi, tapi kesilapan yang kecil. Okey, jadi faham. yang ini lain tak ada, kena banyakkan latihan. Okey Cikgu, macam mana kita nak dapat bahan latihan untuk topik hari ini Cikgu? Okey, untuk topik hari ini bahan latihan murid-murid boleh dapat di Pelantar Delima KPM. Pelantar Delima KPM. Nampak ada murid-murid hari ini kita kena banyak buat latihan Cikgu, betul tak untuk topik hari ini Ya. Okey, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Lina selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Terima kasih Cikgu Lina, dan juga terima kasih kepada Cikgu Jem untuk satu kelas yang sungguh interaktif dan sungguh informatif hari ini Cikgu. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Begitu juga Chris. Ya, terima kasih. Sanggup sudi belajar dengan saya. Ya, memang sebab hari ini memang seronok Cikgu kelas hari ini. Dan juga terima kasih kepada murid-murid yang sudi bersama kami di Didik TV. Sekian daripada saya Chris MJ. Kita jumpa lagi hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Bye semua.